bagi anda. Sampai borak kopi tiam, insya-Allah. Tapi ya, pelik lah, Noh. Apa? Sebab bila PKP ni, selalu orang serabut. Awak nampak macam handsome semacam. Ini sebab Alhamdulillah atas tangan orang hebat ni. Orang rumah saya ni ada pergi gunting rambut saya. Ya, kita cakap, yang kita tak dapat nak pergi kedai ni. Yang tolong tu gunting rambut abang ni. Dia pun gunting. Alhamdulillah. Cantik tak? Handsome kan? Okey dia. Macam pergi kedai ya. Jadi pihak kerajaan tolong pantau dia ni. Kena download apa tu? Gerakan. Gerak Malaysia. Gerak Malaysia. Tapi tak ada. Kita ni orang rumah hanya buat. Settle kat situ je. Maknanya sekarang ni dah boleh lah. Biar dia je potong rambut. Betul. Banyak duit boleh save pun. Jimat. Tapi itulah sebut pasal kita dah disedia kat rumah-rumah ni kan. Ingat nak cerita pasal kat Bahrain. Apa cerita? Sebab kita ada bersama kita di talian iaitu Cik Aziz. Assalamualaikum. Cik Aziz Zainal. Apa khabar Cik Zainal? Apa khabar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Okey, kepada penonton-penonton di rumah, Encik Zainal ni merupakan jurutera di Kementerian Kerja Raya Bahrain dan telah menetap di sana selama 13 tahun Ya, betul. Ya, jadi tuan, macam mana di Bahrain, Encik Zainal 15 hari berpuasa di Bahrain. Macam mana keluarga semua? Alhamdulillah kami sihat. Ya, kita dah separuh jalan di bulan Ramadan ni. Diam tak diam. Jadi Encik Zainal, kalau kat Malaysia ni kita ada bazar Ramadan kan. Kat sana macam mana orang Bahrain ni beli juadah berbuka ni? Di Bahrain tidak ada bazar Ramadan tu sebenarnya. In fact malahan di suasana di waktu siang ya agak sepi. Tidak ada kedai ataupun kafe yang dibuka sehinggalah lebih kurang sejam lagi sebelum waktu berbuka puasa tu. So biasanya orang Bahrain ni dia lebih aktif pada waktu malam. So waktu malam ni dia orang adakan acara seperti gabga, satu gathering yang untuk makan-makan besar ni. Dan sekarang ni juga menjadi satu lumrah gabga ni dianjurkan dilangsungkan di hotel-hotel besar. Jadi memang tidak ada satu bazar untuk mereka membeli barangan makanan seperti di Malaysia lah. Tapi di sebelah malam memang agak meriah. Ada gabga tu, lepas tu ada aktiviti lain, cara-cara lain. Alright, Encik Zainal sebagai jurutera di Kementerian Kerja Raya Bahrain, ada tak kelonggaran curfew tu semasa berada di sana? Di sini tidak ada satu kawalan pergerakan. Walaupun ada ura-ura yang kerajaan Bahrain akan mengenakan partial curfew, tapi sebenarnya itu ternyata tak benarlah. Bukan saja di bulan Ramadan, tapi sebelum ini pun sebenarnya tidak ada. Kami agak bebas untuk keluar. Tidak ada sekatan jalan raya, tidak ada polis patrolling dan sebagainya. Bagaimanapun kami sangat-sangat dinasihati untuk duduk di rumah kalau tidak ada urusan penting, kalau tidak ada keperluan seperti keluar bekerja dan sebagainya. Lagipun kedai dan shopping mall kebanyakannya ditutup dan ada larangan untuk tidak berkumpul, melebihi daripada 5 orang. Jadi keperluan untuk keluar tu sebenarnya agak terbatas lah. Okey. So kalau Cik Zainal rasanya kalau keadaan di sana tidaklah seperti dululah kiranya, tapi cuma ada peraturan-peraturan yang guideline semua adalah disediakan Ada. Tapi the guidelines tu, garis panduan yang dikeluarkan tu adalah sebenarnya lanjutan kepada arahan-arahan yang dikeluarkan sebelum ni lah. Cumanya untuk bulan Ramadan ni ada arahan khusus seperti tidak boleh mengagihkan makanan, tidak boleh menganjurkan dan menyertai public iftar, gabga yang saya sebutkan tadi dan majlis-majlis lain. Samping tu tidak boleh mengagihkan makanan di tempat awam. Biasanya dia orang akan mengagihkan makanan di masjid-masjid. So itu tidak dibenarkan.
dan kios untuk pungutan zakat juga telah ditukar kepada elektronik platform dan aplikasi. Masjid dan surau juga tidak dibuka lah sampai sekarang. Ni kalau kita tengok ni footage ni, kita kat mana ni sebenarnya? Ini kalau tidak ini sekitar Bahrain. Tadi tu Bahrain International Exhibition and Convention Center, tempat mereka melakukan kemudahan facilities untuk ujian coronavirus lah. Ini kalau tak silap saya ni ada tempat gambar agak kurang. Okey, kalau kita nak cerita tentang tempat-tempat yang ada kat sana, ada tak pusat komuniti di mana rakyat Malaysia berkumpul ke, dan macam mana keadaan diorang semasa keadaan COVID-19 ni? Kami masih lagi bekerja, walaupun sekarang ni Kerajaan Bahrain telah menetapkan kebanyakannya untuk ibu-ibu untuk tinggal di rumah. So yang mana bekerja pun sekarang ni 50% bekerja di pejabat dan sementara 50% lagi bekerja dari rumah lah. So kami tidak lagi seperti kebiasaannya, biasanya kita akan di bulan Ramadan ni jadi tradisi rakyat Malaysia di sini, kami biasanya menganjurkan iftar beramai-ramai kalangan rakyat Malaysia. Tapi program ni memang nampaknya tahun ni memang kita tak buat lah. Dan even tahun lepas pun sebenarnya pertama kali kita kementerian kedutaan Malaysia di Bahrain menganjurkan bazar Ramadan pertama kali. Dan sambutannya amat baik sekali. Tapi itulah, program seperti ini tak dapat kita jalankan. So sebenarnya tak ada apa-apa aktiviti lah sekarang, semua sama lah kita kat sini. Tapi Cik Zainal, just nak tahu, kalau di sana ada tak macam perkembangan daripada kerajaan memaklumkan tentang adakah akan ada dilanjutkan sampai bila ke, ataupun ada tak dibenarkan semua bebas, nanti raya boleh ke, raya haji ke apa sebagainya, ada tak? Biasanya dia akan buat review setiap 2 minggu. Dan dan sepatutnya pada 7 hari bulan semalam dia akan keluarkan satu arahan barulah sekiranya ada lah. Kalau tidak ada, maknanya kita akan meneruskan lanjutan daripada arahan-arahan sebelum ni lah. Contohnya pada kalau tak silap saya pada 23 April yang lepas, sebelum tu 2 minggu sebelum tu kedai-kedai dibuka. Yang kedai-kedai yang non-essential pun dibuka. Tapi selepas tu ada arahan terbaru yang mengatakan okey, kedai-kedai ni akan ditutup semula. So kita setiap 2 minggu tu kita terpaksa tengok balik apa arahan terbaru yang dikeluarkan oleh Kerajaan Bahrain. Okey. Kalau daripada segi bantuan, macam mana pula? Macam kita yang berada di Malaysia ni, kita ada beberapa jenis bantuan yang telah disalurkan oleh kerajaan. Macam mana dengan Bahrain? Especially Encik Zainal yang seorang rakyat Malaysia yang kat sana ni. Okey, kebanyakan bantuan yang dikeluarkan oleh kerajaan Bahrain, kebanyakannya adalah untuk rakyat mereka dan kepada bisnes, kepada perniagaan mereka lah. Tentu Bahrain salah satu negara yang terjejas teruk dengan wabak ni, kan. Tambah lagi dengan kejatuhan harga minyak. Jadi tapi mereka masih lagi mengumumkan package bantuan dan ransangan sebagai ikhtiar mereka untuk menangani masalah disebabkan oleh COVID-19 ni. Kalau dapat saya sebutkan dua yang melibatkan semua orang, melibatkan rakyat Bahrain dan penduduk negara lain juga di Bahrain ni. Satunya ialah mereka menyediakan rawatan percuma. Rawatan percuma untuk semua. Kalau kena disahkan positif kes, rawatan adalah percuma, dan mereka juga menyediakan unit medical bergerak yang akan pergi ke kediaman masing-masing untuk buat ujian. Dan satu lagi, kerajaan Bahrain akan membuat bayaran secara automatik untuk semua bil elektrik dan air selama 3 bulan bermula daripada April 2020.
Okeylah, maknanya benda-benda asas tu semua telah ditanggung oleh pihak kerajaan dan yang paling penting kesihatan tu. Itulah sebut pasal pembayaran, contohlah kalau di Malaysia ada yang kalau didenda langgar arahan PKP kena denda RM1,000. Kalau di Bahrain ada tak sistem macam ni? 1,000 dirham mungkin? Ada juga denda. Saya tak pasti berapa jumlah sebenarnya, tapi salah satu daripada denda yang dikenakan jika kita tidak patuh pada pemakaian face mask. Dan kalau kita tidak pakai di tempat awam, immediately kita dikenakan denda sebanyak 5 Bahrain dinar. Ataupun dekat-dekat RM60 lah. Dekat RM50 lebih lah. Kena denda juga walaupun tak pakai mask tu. Pemakaian mask ada diwajibkan di tempat awam di sini. Kita kat Malaysia kalau tak pakai mask tak boleh masuk kedai je, itu je. Okey, macam Bahrain, setiap negara mesti dia ada SOP yang tertentu yang perlu diikuti kan. Macam Bahrain, macam mana diorang identify ataupun menentukan pesakit-pesakit tersebut mempunyai positif COVID? Adakah mereka ada macam pakai bracelet dia, macam kita ada apa gerakan? Macam di sana macam mana? Ada beberapa inisiatif kerajaan yang mereka telah keluarkan. Ada, kalau saya dapat terangkan sikit di sini. Salah satu daripadanya ialah dia orang memperkenalkan satu aplikasi mobile yang dipanggil Be Aware Bahrain. Satu aplikasi yang baik, yang mana kalau kita install aplikasi ini, bila kita masuk ke kawasan-kawasan yang ada red zone lah mungkin, active cases, dia akan memberikan isyarat. Dia akan memberikan isyarat dan dia akan beritahu kita yang okey, kita telah masuk ataupun menghampiri kawasan-kawasan yang ada active cases. Dan kepada mereka yang disahkan positif COVID-19 ni, mereka diperlukan untuk memakai satu electronic device, bracelet macam yang cakap tadi tu. So mereka ni perlu berada di kawasan ni, mereka bila dipakai dia dalam self isolation. So mereka ni perlu untuk sekiranya diminta oleh Kementerian Kesihatan, diminta untuk memberikan gambar dengan rupa dan bracelet yang dia pakai tu, sebagai bukti yang mereka ni masih dalam self isolation dia. Dan mereka ni tidak boleh bergerak sejauh 15 meter pun daripada handphone. 15 meter. Because kalau mereka bergerak lebih 15 meter daripada handphone, dia akan trigger alarm dan akan terus pergi ke monitoring station lah. Dahsyat dah. Canggih tu. Kira alat-alat yang canggih-canggih ni, adakah kita sebagai rakyat Bahrain itu perlu membayar ataupun diberikan secara percuma oleh kerajaan? Macam ni tadi? Kan peralatan ataupun rawatan sebagainya, mereka kena beli sendiri, keluarkan duit sendiri ke ataupun diberikan? Itu semua percuma. Itu semua percuma. Okey. Daripada segi apps tu, inisiatif ataupun digesa ataupun dipaksa oleh kerajaan untuk dapatkan aplikasi tu? Optional. Saya tak pasti sama ada dia digesa, tetapi banyak iklan-iklan, signboard, billboard yang menunjukkan supaya kita perlu ada aplikasi ni. Yalah, itu yang dikatakan kita jaga kita maknanya inisiatif diri sendiri untuk dapatkan aplikasi. Itulah. Cik Zainal, saya nak tahu Cik Zainal ada tak bracelet tu ke tak ada? Saya tak. Kira Cik Zainal alhamdulillah sihat lah semua keluarga semua. Tak perlu pakai lagi. Alhamdulillah. Itu yang kita nak tu sebenarnya. Yang terakhir yang paling penting sekali, macam mana persiapan raya dan juga ucapan kepada keluarga di Malaysia ni, Cik Zainal, silakan. Okey. Persiapan seperti biasalah. Seperti juga tahun-tahun yang lepas, kami memang menyambut hari raya ni secara sederhana aja. Dan lebih-lebih lagi untuk tahun ini dan situasi sekarang ni, lebih sederhana lah lagi persiapan. Tapi saya suka untuk nak berkongsi bagaimana kami di Bahrain ni menyambut hari raya. Biasanya kami akan berkumpul pada hari raya pertama tu dan solat sunat Aidilfitri di
sama ada di kediaman duta besar ataupun di clubhouse yang berhampiran dengan kediaman duta. Sebab itu kami akan berjamu selera, kami akan mengambil gambar dan sebagainya. Dan di sini juga sebenarnya cuti hari raya itu selama 3 hari. Jadi hari-hari cuti tu, hari-hari cuti dan hujung minggu biasa sampailah ke akhir Syawal, kita akan penuhkan dengan rumah terbuka lah dan sebagainya. Jadi meriah lah. Walaupun kami komuniti yang kecil di Bahrain, tapi kami sangat rapat dan kenal satu sama lain. Jadi sambutan hari raya itu ada meriah. Ucapan, jangan lupa ucapan Cik Zainal. Ucapan, okey. Terima kasih banyak. Saya nak mengambil kesempatan mengucapkan selamat berpuasa terutama kepada anak saya Christina Masya yang sekarang ini berada di tahun akhir pengajian beliau. All the best to you, love. Juga kepada adik-beradik saya dan anak saya dan sanak saudara di Selangor, di Port Dickson, di Batu Pahat dan Johor Bahru, rakan-rakan di Bahrain dan di Tanah Akhir, di Selangor, di Negeri Sembilan dan di Johor. Kami di sini sentiasa merindui dan menyayangi kamu semua. Kalau boleh saya nak ucapkan selamat hari jadi kepada kakak saya Haji Aziz Zaini. Dalam gambar ni ada tak tadi? Ada rasanya tapi ni gambar Malaysia belum. Haji Aziz Zaini dan adik saya Azian yang menyambut ulang tahun kelahiran mereka pada semalam, kakak saya, dan pada 4 hari bulan yang lepas. Semoga kita semua berjaya mengharungi saat-saat getih dan sukar ni. InsyaAllah. Dengan penuh tabah. InsyaAllah semoga semua ni akan berakhir soon dan menjalani satu norma kehidupan yang baru yang lebih baik, insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Terima kasih Encik Zainal yang berada di Manama, Bahrain. Harap-harap semuanya baik di sana. Sampaikan salam kami kepada keluarga dan juga rakyat Malaysia di sana juga. Terima kasih Encik Zainal. Selamat berpuasa. Terima Assalamualaikum. kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada satu pepatahan. Dia mengatakan di mana saja anda berada, kat mana hati itu berada, di situlah rumah kita. Walaupun dia berada jauh di Bahrain kan, tetapi hati dia dengan keluarga dia ada kat situ kan. Jadi Bahrain itu adalah rumah dia. Itulah. Dia di bumi kita dipijak tu, di situlah langit dijunjung juga. Alamak. Berpujangga. Wow. Tapi Faiz, sebelum kita nak teruskan lagi, kita nak sambung lagi. Tapi kita berehat seketika.